Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah. Masih panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan dalam selamat, dalam berkat. Lebih-lebih lagi, hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam kita. Kata Imam Ghazali rahimahullah alaih, kalau dalam setahun itu beracun, maknanya setahun 12 bulan itu beracun, ketahuilah bulan Ramadan, bulan puasa yang dah 2 minggu lagi kita nak sambut ni adalah penawarnya. Dan kalau dalam seminggu itu beracun, banyak kelalaian, banyak lara, banyak suka lupa kepada jiran sebelah makan ke tidak. Contohnya, kalau dalam seminggu itu lalai, ketahuilah kata Imam Ghazali, inilah harinya. Inilah harinya sahabat-sahabat sekalian, Yaumul Jum'atul Mubarakah. Hari Jumaat yang berkat adalah penawarnya, Baik. Pertamanya kita rasa masa terlalu cepat berlalu. Sedar tak sedar kita sudah bersiaran untuk mata pelajaran tasawuf kita ini sudah 15 siaran. Makna hari ini siri yang ke-15. Cepat masa, banyak dah kita belajar, tetapi mungkin yang masih kurang amal kepada Allah. Apa yang kita belajar mungkin yang masih kurang, ya saudara saya mutoligat, amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugia diingatkan, guna bahasa lama sekali petang ni Cikgu Din, buat mukaddimah, buat guri. Sayugia diingatkan, pohonlah sebanyak-banyak doa pada Allah supaya Allah memberi kita kekuatan, hidayah untuk beramal kepadanya. Amin, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, Helmi daripada Terengganu, terima kasih Mi, jauh dari Terengganu boleh sampai ke Bangi Mi, ya. Begitu juga gelandangan Sufi, Cikgu Din, Kak Kamsiah daripada Putrajaya. Begitu juga saudara Awang Selamat, rakan-rakan sekalian, boleh dengar jelas tak suara saya di sini? Kita masih lagi bersiaran pi di bawah pokok bunga Tanjung. Pokok bunga Tanjung ini. Ya, ini pokok untuk nenda saya, kenang-kenangan saya tanam kerana mengingatkan waktu-waktu kecil dulu selalu kutip, ya. Bunga-bunga Tanjung mutih sekali. Wak balik ke kampung, wak balik ke rumah, untuk moyang saya tabur di tempat tidur. Tabur di tempat tidur. Baik. Petang ini kita nak sambung. Pengajian Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita. Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita. Baik. Terima kasih banyak Mi, berkat doa Mi tu, ya. Baik. Ya, terima kasih saudara Muhammad Zaid. Terima kasih Syekh Sa'ari daripada Changlung, Kedah. Terima kasih. Baik. Kita nak sambung Mutiara Tasawuf, tajuk berikutnya Salina, ya. Baik. Daripada Saudi Arabia. Terima kasih saudari Salina sekeluarga. Doakan kami juga mudah-mudahan, ya. Kita nak sambung pengajian kita. Semalam kita dah tamat tajuk syurga. Semalam Cikgu Din, kawan-kawan sekalian, kita dah tamat tajuk syurga. Hari ini kita akan menyambung tajuknya keutamaan tawakal. Keutamaan tawakal. Ada orang tanya tu, kenapa buku kita ni bila sebut tawakal diletak gambar burung tu? Diletak gambar burung tu, tak lain tak bukan nak menunjukkan Nabi ada sebut tawakal ni seperti burung. Keluar pagi, kempeh perutnya. Pagi keluar kempeh perut. Bayang Cikgu Din, ya, kempeh perut. Kita dah pagi-pagi tu wala tak makan lagi, perut besar dah. Bila makan besar lagi. Betul tak saya kata tu Cikgu Din, ya? Betul. Betul, nak dalam musim macam ini, ya. Okey, baik. So kata Nabi, tawakal seperti burung. Burung ni keluar, kempes perutnya, temboloknya pun kempes saja. Tapi bila balik petang,
Bila balik petang, dia punya tembolok tu meleret sama leret dengan dahan pokok yang dia hinggap. Itu nak menunjukkan apa dia? Rezeki Allah beri hari itu. Keluar tawakal pada Allah, balik Allah balas tawakalnya dengan rezeki. Bahkan rezeki yang halal, rezeki yang Allah redha pula. Baik. Keutamaan tawakal. Saya sambung ya. Saya sambung. Firman Allah Subhanahu wa taala maknanya keutamaan, suruhan, saranan nak bertawakal pada Tuhan ni Al-Quran ada sebut dalam nasnya. Al-Quran kita sebut suruh tawakal. Apa dia ayatnya? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Apa maksudnya? Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu bertawakal. Tawakal mesti pada Allah. Percaya pada ketentuan Allah. Setelah usaha ikhtiar dah cuba macam-macam, bergantung kepada Allah. Tawakal, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu orang beriman. Sekiranya kamu ni orang beriman. Ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 23 ya, baik. Ayat 23. Definisi tawakal. Syekh Sayyid berkata, ni satu tokoh tasawuf ditanya orang tawakal tu apa Syekh Sayyid, maka jawab beliau, tawakal adalah kamu percaya sepenuh hati. Sepenuh hati, jangan sekerat-sekerat ni. Terhadap apa-apa yang ada pada Allah dan kamu putus asa terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Dengar tu. Kamu percaya sepenuh hati apa yang ada pada Allah, rezekinya, ketentuannya, bahagian kita masing-masingnya, dan kamu buanglah putus asa. Tak ada apa-apa rasa lebih selama mana ia ada pada makhluk. Itu maksud dia. Itu maksud dia, Kak Sep saya. Terima kasih Kak Ruzi. Ya, itu kata Syekh Sayyid. Kita terbalik sikit. Apa yang ada pada orang itulah kita tuju, kita tumpu, kita bergantung, kita pergi ulang juga ziarah 2-3 hari, nak itu, nak ini. Kepada Tuhan yang lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nafas kita. Kepada Tuhan yang sedangkan Tuhan lebih dekat daripada urat leher kita. Ini Al-Quran sebut. Al-Quran sebut. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedangkan kami lebih dekat dengannya berbanding urat merehnya. Orang Terengganu panggil urat mereh. Urat mereh. Urat ni lah bernafas ni. Tanya gelandangan supi, dia tahulah. Dia biasa sembelih lembu, sembelih kurban, kambing, biri di kampungnya Padang setengah gaung tu contohnya. Allah lebih dekat daripada urat manusia bernafas ni. Tetapi Allah yang dekat itulah kita hilang tawakal. Itu yang pelik tu. Itu yang pelik tu. Nak buat contoh mudah Cikgu Din, nak buat contoh mudah. Kita kena bergantung pada Allah berbanding dengan manusia. Kelas kita petang ini. Kita berjanji pukul 3. Tuan-tuan pun tunggulah pukul 3 mana Datuk ni tak ada. Macam-macam lah ditarik di bawah tu sama-sama kawan. Lah, sebelum cikgu masuk kelas, kawan-kawan kan dalam kelas bercakap dulu sama sendiri sebelum cikgu masuk kelas. Apa dia cakapnya? Tok tak ada tu, bangkali makan nasi kok. Contoh. Datuk tu ada tu bangkali apa ni nak share dulu kah, nak beri berangin sikit bawah pondok barulah kita mula kelas kah. Ni yang saya nak katakan. Tuan-tuan percaya pukul 3 nak mula. Tetapi Allah izin 3 suku baru start. 3 suku 3:15 minit baru mula. Nampak tak? Nampak tak? Kena bergantung pada Allah. Di atas keizinannya. Di atas kehendaknya. Walaupun kita ikhtiar.
Kalau Cikgu Ding ni punya bersungguh nak masuk kelas, dengar kabarnya nak masuk kelas tasawuf pukul 3 petang ni, sebelum subuh mandi dah. Siap buku, tanda, ngepen merah, buat nota pula. Kemudian beli dah bekal, roti paung, naik bak, akok keduk letak di tepi, meja belajar tu pasal nak buat makan sambil belajar, sambil tulis nota. Sambil tengok skrin telefon nak tulis nota. Oh, tetapi tiba-tiba tak jadi kelas. Nampak tak? Manusia ni kita tak boleh bergantung padanya. Melainkan Allah izin, Allah gerak hati, maka kita pun dapatlah laksanakan apa yang kita cita-citakan itu dengan Tuhan. Baik. Lalu Syekh Sayyid kata tadi ya, tawakal adalah percaya sepenuh hati terhadap apa-apa yang ada pada Allah, dan putuskanlah pergantungan kamu terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Satu. Kedua tu, sila baca tu, kami nak dengar. Baiklah cu, Tuk bacakan kepada cu semua. Dengar ni. Ibnu Ujaibah berkata, tawakal adalah kepercayaan hati terhadap Allah, sampai dia tak bergantung dah kepada selain Allah. Maknanya kalau betul-betul kita buat satu benda, ada hajat kita mahu, kita angkat tangan, ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul-betul dengan Tuhan tu. Betul-betul dengan Tuhan tu, baru dipanggil tawakal. Mengikut Ibnu Ujaibah ni satu scholars dalam bidang kesufian. Dalam bidang kesufian. Baik. Saya sambung lagi. Dengan kata lain, tawakal adalah bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, berdasarkan keyakinan bahawa dia tahu. Allah ni maha tahu segala sesuatu. Ini maksudnya tawakal di sisi Ibnu Ujaibah. Kita baca lagi. Kita baca definisi ulama tasawuf sebut tentang tawakal untuk bawa faham dan mudah kita beramal. Syekh Sayyid kata tadi apa dia? Kamu bergantung pada Allah, kamu putus asa daripada makhluk. Ibnu Ujaibah kata apa pula? Hati kamu sepenuhnya bergantung pada Allah. Itulah maksudnya tawakal, dengan meyakini Allah maha tahu. Allah maha tahu. Baik. Ketiga, Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, tawakal adalah percaya kepada Allah, bergantung kepadanya dan tenteram terhadapnya. Makna orang bergantung pada Allah setelah dia ikhtiar, dia usaha tak. Macam kita tananglah durian 2 ekar, Cikgu Din. Beli tanah dekat Rincing Hilir contohnya, kita pun tanamlah durian 2 ekar. Anak-anak durian pula semua sekali hak bakar molek, Musang King D24, durian baung D28, campur dengan pula banyaklah hak molek kita tanam. Lepas habis tanam, kita pun balik di rumah. Kita dengarlah tak, orang kata kawasan tanah kita beli tu kera banyak sangat. Tupai pun banyak sangat, Cikgu Ding. Khinzir hutang tu ambuh. Lembut sangat bahasa petang ni, hari Jumaat ni. Khinzir, padahal babi hutan tu biarlah. Khinzir hutan, alias babi hutan pun banyak dalam kebun kita tu. Orang kata dah habislah anak benih, habislah anak pokok, mahal tu. Lebih kurang 300 pohon, 300 anak pokok. Kita pun jawab tak apalah, tawakal pada Allah. Kita dah tanam, kita dah niat dah nak buat pahala. Babi makan, pahala dapat pada kita. Tupai korek buah, kita dapat pahala juga. Lembu orang makan anak jagung kita sabar dapat pahala. Lembu makan pun kita dapat pahala. Tengok tu Cikgu Din. Tawakal ialah manusia merasa tenteram kepada Allah.
Setelah dia berusaha, kerana dia yakin Allah atur padanya. Allah atur padanya, Cikgu Din. Tu dia. Baik. Baik ya. Sambung lagi tu, boleh. Serta menghilangkan kegelisahan dari dalam hati terhadap perkara duniawi, rezeki dan semua urusan yang penentunya adalah Allah. Makna kalau betul kita bergantung pada Allah, kita terimalah apa sahaja bahagian yang Allah tentu pada kita. Adik Safiah, Abang Talahah, saya. Kalau betul kita ni bergantung, bertawakal pada Allah, apa saja yang Allah beri, setelah kita usaha bersungguh-sungguh dalam tempoh yang lama pula, kita akan sangka baik ya. Cuba tengok. Rezeki ni sebenarnya, kata Buya Hamka, ia bukan sahaja bermaksud apa yang Tuhan beri kepada kamu. Kata Buya Hamka, bukanlah bermaksud rezeki itu semata-mata apa yang Tuhan beri kepada awak. Beri anak cerdik, beri isteri garang. Contohnya tak ada ni. Jemaah kita semua sekali ni lemah lembut, tak ada garang ya. Diberinya apa lagi? Anak tak berapa cerdik sangat belajar tetapi rajin, tolong orang tua cabut rambut ubang, pijak atas belakang, pergi kedai beli bawang. Contohnya. Contoh lama-lama kita buat ni cikgu ni ya. Contoh orang-orang tua, pasal kita ni orang tua belaka dah. Rezeki bukan sahaja apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, bukan. Tetapi rezeki juga, kata Buya Hamka, bagaimana kamu menerima. Atau bahasa orang Terengganu lama, ya, orang Terengganu lama sebut, bagaimana kamu nak manage. Manage, ni bahasa Terengganu lama, bahasa Kuala Berang. Bagaimana kamu nak manage, ya, rezeki yang sampai, pemberian yang sampai. Kadang-kadang, apa yang Allah beri itu tak semesti kita nampak. Contohnya, Asia, isteri Firaun, berkahwin dengan Firaun lama, Abang Amir, lama. Lama sangat. Ya. Kemudian, punya lama tak dapat anak. Cikgu Din, Ustaz Firdaus daripada Firsha Travel Pulau Pinang, tak dapat anak. Haslin Hasan tak dapat anak, Abang Selin. Asia menikah dengan Firaun. Betul lah Allah Ta'ala jaga Asia tu. Ada setengah ahli tafsir kata kenapa tak dapat anak Asia ni, kerana Asia ni orang beriman. Firaun pula yang mengaku Tuhan. Maka Allah nak jaga Asia daripada Firaun. Setiap malam ni setengah ahli tafsir sebut, ya, baca tafsir kita. Baca tuan-tuan. Sementara PKP ni ambillah peluang baca di rumah kita tafsir, ya, ataupun baca sirah Nabi, bacalah buku-buku ringan, tambah pengetahuan. Ya, di samping buku-buku yang tuan-tuan dah baca dah di rumah tu, seperti kitab Bujal, kitab Gila-Gila, Siri Bercakap dengan Jin, dan juga Berlawang dengan Syaitan Tok Awangoh, majalah Salina, Waria Sari, URTV. Kan tu kitab-kitab asas yang kita baca tiap-tiap hari agaknya ya. Tambahlah juga, bacalah kitab-kitab sirah yang ringan-ringan. Baca jugalah tafsir Quran, tadabbur Quran ringan-ringan. Kena tambah. Kena tambah. Dengar tu. Sambung lagi ya. Kita sambung lagi ya. Maknanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantung sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, serta menghilangkan kegelisahan dari dalam hati terhadap perkara duniawi dan rezeki dan semua urusan yang penentunya hanya Allah sahaja. Kita yakin Allah Ta'ala lah, ya, yang menentukan apa bahagian kita daripada suratan rezekinya berdasarkan ikhtiar kita. Jadi orang yang
Kalau betul-betul tawakal pada Tuhan ni, oh, dia rasa apa, dia tak apalah. Kita dah usaha dah, pahala berusaha Tuhan beri. Dah Tuhan izin tidak, tak apa. Allah tahu macam mana. Asiyah menikah lama dengan Firaun, tak dapat anak. Ahli tafsir kata apa? Dijaganya Allah akan Asiyah sehingga tiap-tiap malam syaitan menyerupai Asiyah, seekor syaitan menyerupai Asiyah. Lalu datang tidur bersama Firaun sepanjang hayat Firaun. Sepanjang hayat Firaun. Cuba bayang. Nampak tak? Nampak tak cara Allah nak selamat manusia ni walau dalam rumah? Nabi sehingga orang kepung tak nampak. Ibrahim dicampak dalam api tak terbakar. Tak terasa lagi kah semuanya dengan izin Allah? Tak terasa lagi kah itu semua dengan izin Allah? Betul. 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 Jadi, betul saudara Osman Abdullah. Kita belum makan lagi, perut besar dah, betul. Ini benda yang perlu diakui semua sekali. Sebab tu Cikgu Ding bersenang sangat petang-petang sekarang. Alhamdulillah. Okey. Okey. Tidakkah kita rasa dah dengan izin Allah? Diikhtiarnya oleh Firaun nak bunuhnya Musa. Hai, dia juga yang mati sudahnya. Diikhtiarnya Namrus dan tenteranya nak bakarnya Ibrahim. Tapi tak dapat memberi bekas apa pun api itu. Ni nak katakan apa tadi? Betapa tawakal itu kita usaha macam mana pun hendaklah kita yakin dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi kata Buya Hamka tadi, rezeki bukan saja bagaimana kamu nak manage apa yang Allah Ta'ala beri. Tapi rezeki juga bermaksud bagaimana cara kamu manage dan kamu terima apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri tak semestinya nampak. Seperti kita berdoa anak-anak. Tiba-tiba yang Allah beri, tak dapat anak. Tak dapat tu pun kurniaan Allah juga. Kenapa? Ada sebabnya. Ada hikmahnya. Ada kehendak Tuhan yang akan berlaku dalam sebahagian fasa hidup kita. Ni nak katakan ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tawakal pada Allah bererti kamu yakin. Ni kata sebahagian ulama tasawuf ni ya. Kamu yakin dengan ketentuannya kepada kamu, wahai manusia, manusia baik. Ya. Dan sebahagian ulama kata Cikgu Din, saya tersangkut di telinga sekali. Ada orang ajar petua sangkut di telinga bercakap, dia kata dengar jelas. Dengar jelas ke? Dengar jelas tak suara kalau saya sangkut begini? Ya. Masa rakan-rakan ni, dia kalau boleh tak nak saya pegang mic, dia kata letih tu, kesian sangat kami tengok. Kalau boleh kami nak hantar Cikgu Din tu mari ke Bangi, tolong pegang mic sepanjang mengajar. Betul. Boleh dengar jelas saya bercakap begini? Kalau tak jelas, saya angkat jelas ya. Baik Lia. Baik, tak jelas ya. Baik. Tak jelas tu tak apa. Okey. Sebahagian ulama berkata, tawakal adalah engkau mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah tentang dirimu. Maknanya cukuplah Allah tahu tentang diri engkau. Dari ketergantungan hatimu kepada selain Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai kamu ni lari hati tu daripada bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah. Dan engkau mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Baik. Secara kesimpulannya, tawakal kepada Allah ialah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, bergantung dalam semua keadaan kepada Allah, dan yakin bahawa segala kekuatan dan kekuasaan hanyalah miliknya Allah. Tawakal merupakan sifat bagi hati sebagaimana yang dinyatakan menerusi definisi-definisinya sendiri. Oleh kerana itu, tidak ada pertentangan antara tawakal kepada Allah
dengan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tempat tawakal adalah hati, sedangkan tempat berusaha dan bekerja adalah jasmani. Maknanya kita usaha, ya, kita usaha, kita kerja, kita buat apa saja usaha untuk dapat satu benda, tetapi dengan kehendak Allah, izinnya, dengan kehendak Allah berlakunya. Tetapi apa yang kita usaha itu dengan jasmani, hati kita kena letak apa? Yakin pada Allah, apa Allah Ta'ala beri adalah baik. Itu maksud dia, ya. Itu maksud dia, ya. Baik. Ya. Betul, saudara Muhammad Adi. Minta maaf, Adi. Klip kita dah cuba beberapa sesi, tetapi tak jelas juga. Lalu adalah orang kata, dia kata, kalau klip ni dah guna banyak kali, Datuk, tak jelas juga. Ni bukan masalah klip, ni masalah telefon. Jadi dia kata suruh jemaah yang dengar ceramah bawah pokok ni beli telefon pula. Allah, siapa gitu Cikgu Din, ya. Ni saya bergurau lah. Tetapi kebanyakan klip kita bila cuba di telefon saya, ingat masalah telefon. Tak apa, saya akan usahakan juga, ya. Terima kasih, Di. Terima kasih, Di. Baik. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa dia? Seorang laki-laki datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki unta, lalu berkata adik Safiah tu, ya Rasulullah, a'ursilu naqati wa atawakkalu, faqala i'qilha wa tawakkal. Apa katanya? Wahai Rasulullah, apakah aku boleh melepaskan untaku lalu aku tawakal? Ya Rasulullah, aku ni naik unta, bila nak berhenti sekejap, aku lepas begitu, sudahlah aku tawakal. Kalau ada rezeki, ada ke tak ada. Boleh tak begitu Rasulullah? Maka apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'qilha wa tawakkal. Ikat dulu, usaha dulu, Cikgu Ding. Ambil upah panjat pokok duku dulu. Gali kacang di Tanjung dekat pokok binjanu dulu. Ingono nak wi upah 50 sen secetong tu. Ataupun peranyuk pokak dulu daripada Lubuk Rengah sampai ke Lubuk Mati 3 tu. Ikhtiar, usaha, kerja dulu. Kerja dulu, Cikgu Ding. Kemudian watawakkal, baru awak tawakal. Maknanya konsep tawakal dia tidak bertentangan dengan konsep usaha. Mentang tawakal, kita pun kata tak apalah kot, tak payahlah kunci kereta, tak payah mati enjing lah, nak pergi masuk Pak Seng sekejap saja pun. Walaupun tak ada orang tunggu dalam kereta, tak payah mati enjing, kita tawakal. Bukan lama nak pergi Pak Seng pun, nak beli baju 4 pasang, nak beli periuk 10 butir, nak beli ikan lagi, nak beli sekian. Bukan lama sangat katanya. Tawakal tak? Nabi kata usaha dulu. Ya, ikat dulu unta, tawakal. Kita pun gitu juga, Zal, ya. Pergi mana-mana parking dulu. Kunci kereta, pasanglah penyelok pedal semua sekali. Tawakal selepas usaha. Tawakal lepas usaha. Baik. Macam orang nak periksa, dia tak membaca, dia tak study, dia tak tuition, dia kata tak apalah. Tak, tawakal je pada Allah. Semua sekali kehendak Allah. Kalau Allah nak kita berjaya, berjaya. Kalau kita gagal, mengaji macam mana pun, gagal juga. Ni orang malas namanya. Sebab tu dari awal dia cari alasan. Dia tak cari usaha, tak cari tawakal, ya. Tidak cari tawakal. Baik. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, saudara-saudara sekalian. Saya baca lagi. Al-Khushairi berkata, ni ulama tasawuf, Imam Khushairi. Apa kata Imam Khushairi? Tempat tawakal adalah hati. Tempat tawakal adalah di hati. Di hati kita. Dan kita yakin. Kita yakin sungguh-sungguh pada Allah. Dan gerakan dengan anggota tubuh tidak bertentangan dengan tawakal dalam hati. Maknanya walaupun awak usaha kerja tak, usaha buat begini, rancang buat itu,
semuanya termasuk dalam konsep bertawakal, usaha dan tawakal. Ya. Dan gerakan dengan anggota tubuh tidak bertentangan dengan tawakal dalam hati setelah seorang hamba yakin bahawa takdir adalah kehendak Allah. Allah sudahnya izinkan. Jika sesuatu sulit, maka itu adalah kerana takdirnya. Dan jika dia sesuai dengan keinginan kita, itu kerana kemurahannya dan kemudahan dari Tuhannya. Itu dia ya. Imam Ghazali berkata, orang-orang yang bodoh menyangka bahawa syarat tawakal adalah tinggalkan usaha dan pengobatan. Tak apalah, tak berubat pun cikgu Ding, demam, dah naik kayak, gauk sampai atas belakang, sakit gigi, ngak. Dia kata tak payah usaha apa pun. Kesembuhan dari Allah. Tawakal saja. Ini kata Imam Ghazali, orang yang bodoh. Kata Imam Ghazali. Mana kena usaha, sakit. Usaha makan ubat dulu. Kudih penuh celah-celah jari. Sapu panas seling dulu. Demam ngak panas. Makan kota dulu. Jarang asam Jawa di badang, di air, biar turun keboh-keboh demam tu. Pahit liur. Makan laici teng kuning. Contohnya Cikgu Ding ya. Contoh. Orang-orang yang bodoh katanya menyangka bahawa syarat tawakal meninggalkan usaha serta menyerah semuanya kepada Tuhan. Hal ini merupakan kesalahan kerana semua itu diharamkan oleh syariat. Syariat telah memuji sifat bertawakal dan mengharuskan bertawakal. Maka bagaimana tawakal boleh diterima jika ia meninggalkan usaha dan sebab-sebab yang membawa kepada perbuatan bertawakal? Para sufi telah menunjukkan salik kepada sisi hati yang dalam, iaitu bahawa dalam setiap pekerjaan dia harus berusaha tanpa bergantung kepada usaha tersebut atau mencondongkan hati kepadanya. Qadhi Iyad berkata, Qadhi Iyad ni satu alim, satu faqih, telah menyebut para sufi selalu menekankan pentingnya berusaha. Akan tetapi mereka tidak membenarkan jika tawakal disertakan dengan ketundukan terhadap usaha. Dalam bidang tasawuf ini, yang dikehendakinya ialah apa dia? Tawakal sambil yakin kepada Allah, bukannya tawakal tapi bergantung kepada usaha. Dua tu beza. Tawakal belaka, tapi yakin dengan usaha yang buat, insya-Allah tu Tuhan beri kita dah sekian-sekian, jangan. Ataupun kita yakin kepada Tuhan tanpa bertawakal. Atau kita yakin pada Tuhan dengan usaha dan tawakal. Kita yakin, kita bertawakal sambil yakin pada usaha kita. Itu lain. Ya. Usaha tersebut merupakan sunnah Allah dan hikmahnya. Dan seseorang harus yakin bahawa itu tidak dapat memberi manfaat dan menolak sebarang mudarat. Akan tetapi semuanya dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Baik. Keutamaan tawakal. Apakah keutamaan bertawakal ni ya? Petang ni kita nak bincang tajuk ni. Tawakal ni pula tajuk panjang, Cikgu Din. Ya, panjang ni Cikgu Din. Saya ingat 2 siri kita buat. Kita akan buat dua siri. Keutamaan tawakal. Tawakal merupakan salah satu hasil dari iman dan buah dari ma'rifat. Sejauh mana seorang hamba mengenal Allah dan sifat-sifat Allah, maka sejauh itu pula lah tawakalnya kepada Allah. Sesungguhnya yang bertawakal kepada Allah hanyalah orang yang tidak melihat, melainkan hanya nampak akan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang bangga dengan Allah, tidak merasa hina, kecil di hadapan Allah, percaya sepenuhnya dengan Allah, tidak meminta sesuatu melainkan kepada Allah semata-mata. Sehingga kan ahli tasawuf menyifatkan kepentingan tawakal itu dengan berkata, sangatlah keji bagi seorang manusia yang meminta-minta sesuatu kepada manusia yang lain, padahal dia pasti menemukan semua hajatnya pada Tuhannya.
pada Tuhannya. Nampak tak tu? Dia tinggal bergantungan pada Tuhan. Dia yakin pula pada makhluk. Dia bergantung kepada doktor. Dia bergantung kepada bomo. Dia yakin kepada pawang. Tengok tuan. Sedangkan Islam melarang syirik. Melarang kita bergantung selain daripada Tuhan. Sakit matanya. Sakit mata. Ngak sakit mata. Tak boleh celak. Maka bawa pergi ke hospital pakar. Tanya doktor, sakit apa tuan? Sakit mata. Nama apa tuan ni? Kasim Selamat doktor. Oh, patutlah sakit mata ya. Ya. Saya beri ubat ni titik 5-6 kali sehari ya. Titik 5-6 kali, tak lebih tak kurang. Titik 5-6 kali, tak lebih tak kurang. Nampak dia yakin pada doktor ya. Dia dengar sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh ya. Betul. Saya dulu pernah satu saat dalam hidup dia datangnya rasa berdebar-debar. Rasa berdebar-debar. Ataupun kita sebut anxiety. Anxiety disorder, cemas, takut. Teringat mati, berpeluh, takut, sempit data. So kemudian akhirnya dia refer kepada ke IJN waktu itu. Nak cek jantung sihat, alhamdulillah. Saya ingat satu pakar di IJN, dia nasihat saya, bukan Islam. Apa dia kata? Dia kata, tuan, saya nasihat tuan dua benda. Pertama, tuan mesti bersenam, bagi berpeluh sikit. Ya, senam bagi berpeluh. Kedua tuan kena banyak minum air masak sikit. Kena banyak minum air masak sikit. Dia kata ini saja dua nasihat saya, tuan buat dulu. Sebab semua laporan kita punya cek tengok normal, sihat. Kalau tuan buat, ni yang saya ingat ni, yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan sekarang ni. Kalau tuan buat, tuan sihat. Orang bukan Islam, dia cakap begitulah. Tuan buat, tuan sihat. Tuan tak buat, saya tak rugi apa-apa. Tengok dia punya psycho kita tu. Dia psycho kita tu. Tuan buat, tuan sihat. Tuan tak buat, saya tak rugi. Apa jadi? Tak naknya penyakit berdebar. Tak naknya penyakit anxiety disorder, cemas. Berlari, berjoging, cek guding siang malam. Kayuh basikal. Pergi ke gym, akak besi, tarik tali, gigit kayu. Orang pergi gym kan macam-macam mainan dia. Maknanya kenapa tu? Yakin apa doktor kata. Bimbang kalau sakit, kalau mati. Tetapi yang dia ajar oleh pengajian tasawuf kita, usahalah, tapi yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Macam mana cara nak yakin pada Allah? Itu kita nak usahalah sama-sama ya. Nak usahalah pula sama-sama. Baik. Baik Datuk, berkenang kepada tanjak tu ya. Ni tanjak kita panggil getam budur. Ni namanya getam budur. Ada yang namanya tenggek jentayu, ada namanya balung ayam, ada namanya lang menyongsong angin. Ni kita kena ngaji bab lain pula lah Cikgu Din ya. Mengadap bawa pisang sesikat, bawa jarum 7 batang. Kita belajar pula soal ni. Baik. Ya. Sehingga kan ahli tasawuf mengatakan apa dia? Kejinya orang bergantung kepada selain Allah. Keji. Oleh itu Allah mengingatkan dalam nas Al-Quran kepada kita, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah jika kamu benar orang-orang yang beriman. Suratul Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu. Kepadanya lah kamu bertawakal sungguh-sungguh. Baik. Dan dalam firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Surah Ibrahim alaihissalam. Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dan menjadikannya sebagai tempat berlindung dalam segala keadaan, nescaya Allah akan memuliakannya dengan cintanya, mencukupkan cubaan dan fitnah yang mencemaskannya, memenuhi hatinya dengan keyakinan dan kekayaan, serta menghiasi dirinya dengan kehormatan dan kemuliaan.
dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Bila kamu berazam sesuatu benda nak buat, tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah, ya. Kita dah buat, dah usaha, tawakal. Sekarang ni antara kita usaha apa dia? Duduk di rumah berkurung, tak buat apa-apa. Kerana apa? Kerana katanya satu video saya tengok, dia kata penyakit COVID ni sudah dijumpai ubatnya. Ni saya tengok dalam video kawan-kawan hantar. Dia kata rupanya penyakit COVID ni sudah ditemui ubatnya. Maka orang tanya apa ubatnya tu? Ubatnya ialah duduk di rumah, jangan berjalan-jalan. Tengok tu. Tengok tu Cikgu Din. Ubatnya duduk di rumah, jangan berjalan-jalan. Betul sungguh. Ni satu usaha dan kita tawakal. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Duduk di rumah ni pun mintalah sehat, selamat. Mintalah sekian. Contohnya, ya. Contohnya. Baik. Saya sambung lagi tu. Allah juga berfirman. Apa dia? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa berserah diri kepada Allah, maka Allah lah cukup baginya untuk menolongnya. Baik. Apakah kesan tawakal? Kesan tawakal. Baik. Tawakal kepada Allah akan menumbuhkan ketenteraman dan ketenangan dalam hati, khususnya ketika menghadapi kesulitan dan ujian. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, cukuplah Allah sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimah ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke dalam bara api. Dan kalimah ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata, sesungguhnya manusia telah berkumpul di hadapanmu, maka takutlah kamu kepada mereka. Nabi jawab, cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbi Allah. Itu dia. Betul. Ubatnya jangan berjalan. Dengar saya sebut tadi tu, panjangkan, beritahu kawan-kawan lain. Ni orang beritahu saya, ya. Ubatnya COVID-19 lah, jangan duduk buat apa-apa, duduk di rumah saja. Itu ubatnya. Ya. Bishr Al-Hafi berkata, salah seorang di antara kamu berkata, aku bertawakal kepada Allah, padahal sebenarnya dia telah berbohong kepada Allah. Jika sekiranya dia bertawakal kepada Allah, maka pasti dia redha atas apa sahaja yang datang kepadanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sifat tawakal. Baginda juga menjelaskan pentingnya tawakal dalam kehidupan dan nilai-nilainya dalam menciptakan ketenangan jiwa. Baginda bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu manusia, sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Lihatlah burung di pagi hari. Dia terbang dengan perut yang kosong dan dia pulang petang hari dengan perut yang penuh dengan rezeki, dengan isi. Tengok tu. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Dalilnya adalah bahawa burung meninggalkan sarangnya di waktu pagi untuk mencari rezeki dengan bergantung kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Oleh kerana itu, dia tidak mengenal rasa cemas dan juga sedih sebab dia tawakal kepada Tuhan yang Maha Kaya. Satu orang ahli sufi, Syaqiq Al-Balkhi, satu orang tokoh sufi. Ia berdoa pada Allah, Ya Allah, aku tidak merasa sedih akan kefakiran.
atau kemiskinan. Mana mungkin aku bersedih atas kemiskinan dan takut kefakiran, sedangkan Engkau Tuhanku yang maha kaya. Aku tidak takut kepada makhluk yang melemahkan aku, kerana Engkau Tuhanku yang maha gagah. Tengok tu. Nampak tak tu? Orang tawakal bergantung pada Allah menjadi kuat, gagah, tenang, hilang kesedihan. Itu dia ya. Itu dia. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa tawakal tidak bertentangan dengan usaha. Dalilnya, burung tadilah dia tidak ada rasa cemas, bergantung pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umat Islam supaya bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Apatah lagi ketika seseorang keluar dari rumahnya. Bila kita keluar dari rumah, baginda bersabda, "Man qala hina yakhruju min baitihi Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yuqala lahu hudita wa kufita wa wukita, fatatanaha anhu syayatin, fayaqulu lahu syaitanun akharu, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, sesiapa yang keluar dari rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dia keluar dari rumah, dia nak pergi ke kedai cik, contohnya. Nak beli roti keramat, cik dah. Dan juga nasi minyak, cik dah. Atau dia pergi Padang tu, nak makan goreng pisang malimah. Goreng pisang malimah. Atau dia pergi kat tepi dengan pustaka awang bawah pohon kayu tu. Kedai sibah nak makan ABC. Contohnya. Baik. Baik. Nampak macam tu ya tuan-tuan ya. Ada rakan datang tu ke baik. Ya. Dia pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Engkau. Sekejap ya sahabat-sahabat. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, sambung lagi. Sambung lagi. Sesiapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan dan kekuasaan kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah. Maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dilindungi. Dan syaitan akan menjauhinya. Syaitan yang satu akan berkata kepada syaitan yang lain, apa yang boleh engkau lakukan terhadap orang ini? Setelah dia mengucapkan demikian dan Allah membalas, engkau diberi petunjuk, engkau diberi cukup, engkau dilindungi. Apa lagi kita nak buat? Ini katanya syaitan kepada sesama mereka apabila satu-satu orang itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan juga Imam Tirmizi. Tingkatan tawakal. Tu saya kata tajuk kita tawakal panjang. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, panjang. Tingkatan tawakal punya panjang. Sebab itulah kita punya view tu dah menurun tu. Menurun lebih kurang 100 orang. Kenapa? Masing-masing dah mula hanyut. Contohnya ya. Yang baki ni bertahan. Yang baki ini bertahan. Nak habis dah ni. Bertahan. Kita buat 2 fasa ya. 2 siri. Tentang tajuk tawakal. Sebab panjang. Sebab panjang. Ya. Tingkatan tawakal.
Sebagaimana perjalanan menuju Allah mempunyai maqam-maqamnya tersendiri, begitu juga dengan maqam tawakal. Seorang mukmin akan meniti tangga-tangga tawakal sesuai dengan tingkatan makrifahnya, kenalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebahagian ahli ma'rifah seperti Imam Ghazali dan Ibnu Ujaibah membahagikan tawakal kepada 3 tingkatan. Pertama, tawakal tingkatan yang paling rendah. Yang paling rendah. Iaitulah sebagaimana mewakil, orang yang mewakilkan bersama wakilnya. Kedua, tingkatan pertengahan, iaitu seorang anak kecil bersama ibunya. Maknanya macam kita ni, kita dengan mak kita. Mak kita bagi apa, kita terima. Cuma kadang-kadang adalah kita minta itu, minta ini ada ya. Tingkatan yang paling biasa ialah orang yang mewakilkan dengan satu orang yang lain. Mana masih ada hajatnya, dimintanya melalui wakilnya. Tetapi peringkat tinggi sikit macam budak dengan mak. Level tawakal tu. Maknanya, kita seakan-akan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertawakal seakan-akannya kita ni sakit di depan doktor tu. Sakit di depan doktor tu. Itulah tawakal paling tinggi. Itulah tawakal paling tinggi. Paling tinggi tu ya. Tingkatan yang paling tinggi, engkau bersama Allah sebagaimana orang yang sakit di hadapan doktornya. Orang yang sakit di hadapan doktornya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Lanjut PKP hingga 28 bulan 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau atur yang baik ya Allah. Kami tiada daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Ini juga ikhtiar tawakal kami. Terimalah tawakal kami ya Allah. Terimalah ikhtiar kami ya Allah. Mudah kita dalam hidup kita. Ya, baik. Dan ketiga tingkatan yang paling tinggi ialah engkau bersama Allah. Engkau bersama Allah. Sebagaimana orang yang sakit di hadapan doktornya. Orang yang sakit di depan doktor ni, doktor kata apa semua dia buat. Doktor kata awak ni tak boleh makan dah nasi. Lagi roti canai pun tak boleh makan dah. Lagi tu air sirap pun tak boleh minum. Habis yang saya boleh minum apa dia doktor? McD, nasi Arab, KFC, A&W, sekian. Oh, maknanya doktor kata tu kita dengar ya. Dengar. Kita dengar. Kita dengar. Ini tawakal paling tinggi sebab dia yakin kepada doktornya. Doktor di sini ramai ni. Dr. Safiah ada, adik Dr. Safiah, Cikgu Din. Doktor perubatan kita ada di sini. Boleh kita pakat-pakat ni sambil kita bersilaturahim. Banyak benda yang kita boleh ambil manfaat sesama kita. Ada ustaz-ustaz pun ada rakan-rakan berniaga online, ada yang jual tanjak ya, tuan guru saya awang tanjak tu. Yang tuan-tuan tengok tanjak macam-macam ni semua beliau karangkan. Jadi ambil manfaat rakan-rakan yang banyak di sini. Ni cara kita bersilaturahim. Kita doa Allah berkat silaturahim kita ya. Allah berkat silaturahim kita. Baik. Ya. Boleh makan ketam je Ustaz, betul. Abang Sabri ni tuan, saya pergi ke Johor, dia beli ketam tak tahu berapa puluh kilo nak beri saya makan. Ya. Terima kasih Abang Sabri. Allah balas kebaikan sekeluarga insya-Allah. Baik. Itu 3 tingkatan. Adapun perbezaan tingkatan-tingkatan ini adalah kerana bahawa pada tingkatan pertama, kadang-kadang dia bertawakal tetapi terdetik kecurigaan. Pada tingkatan kedua, tidak ada kecurigaan lagi. Akan tetapi dia akan selalu bergantung pada ibunya ketika dia perlukan ibunya. Ketika nak suruh mak dia masak gula rebah bangun, ketika nak suruh isteri dia buat buat apa benda tu,
Cikgu Din naik bas dapur ketika dia nak suruh anak dia tolong basuh kereta, dia nak ketika perlu. Tapi tawakal paling tinggi, tidak ada kecurigaan lagi. Orang sakit dengannya doktor. Ada curiga tak ada? Doktor kata apa kita dengar. Walaupun kita dengar orang kata buat begini, doktor kata tak boleh, kena buat begitu, kita dengar. Nampak tak tawakal dan yakin tu kepada doktor? Kerana dirinya telah fana dan setiap waktu dia melihat apa yang dilakukan Allah terhadapnya itu dari fasa-fasa kehidupannya. Fasa-fasa kehidupannya. Oh, panjang ya. Panjang. Ada satu muka surat saja lagi. Saya ringkaskan di sini. Maka tawakal merupakan buah terbaik dari iman dan makrifat. Tawakal merupakan jalan utama untuk memperolehi kebahagiaan dan ketenangan. Ahli sufi telah memahami hakikat tawakal dengan sebenarnya. Mereka sedar bahawa tawakal bukanlah bererti berdiam diri dan tidak berusaha. Tetapi tawakal adalah membatasi harapan hanya pada Allah semata-mata. Bersandar pada ketetapan dan kebijaksanaan Tuhan semata-mata. Serta menghilangkan ketergantungan hati pada usaha, kerana usaha saja tidak akan berguna melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penulis berdoa, kita ringkaskan tu, agar kita sentiasa dipilih untuk mengecapi nikmatnya tawakal terhadapnya di dalam mengharungi kehidupan yang sementara ini dan mendapat naungan yang berkekalan di alam akhirat yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apa kata Abu Sa'id Al-Kharraz, muka surat akhir kita? Abu Sa'id Al-Kharraz apa dia kata? Tawakal adalah percaya kepada Allah, bergantung kepadanya, tenteram terhadap takdirnya dalam menerima segala ketentuan darinya, serta menghilangkan kegelisahan dari dalam hati terhadap perkara dunia, rezeki dan semua urusan yang penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tamak kita tajuk tawakal buku kita ini ya. Buku kita ini. Jangan lupa petang ini sesiapa yang berkelapangan jemput buka FB live FB Terengganu FM. Tak apa, saya akan share juga di Facebook kita, kerana saya akan bersama dengan Radio Terengganu FM membicarakan tentang nisfu Sya'ban. Setiap Jumaat, insya-Allah, bermula Jumaat minggu lepas, kita dah berbicara tentang bertasawuf dalam menerima ujian, dan Jumaat kali ini tajuknya nisfu Sya'ban. Dan insya-Allah kita akan sentiasa setiap Jumaat pukul 6 suku, setiap Jumaat 6 suku kita akan ke udara ke Radio Terengganu FM dalam segmennya Nurani. Mudah-mudahan selamat berkat, mendapat manfaat hendaknya. Allah redha dan ampunkan kekurangan kita yang banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam karang kita cuba sebut nama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi